Ini bab tentang menjawab orang yang bersin ataupun mendoakan orang yang bersin di dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, beliau berkata, pernah aku bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seseorang bersin. Aku pun mengucapkan yarhamukallah. Maka orang ramai melontar pandangan mereka kepadaku, ke arahku. Faqultu wa thuqla ummiyah. Maka aku pun berkata, yakni di dalam hatiku, wa thuqla ummiyah alama ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Kenapa pula kamu melihat kepadaku? Qala, perawi berkata, yakni Muawiyah, mereka pun mula memukul dengan tangan mereka paha-paha mereka. Mereka pun mula memukul paha-paha mereka dengan tangan-tangan. Fa'araftu, maka saya pun fahamlah bahawa mereka mahu mendiamkan saya. Qala Uthman berkata, yakni tok guru kepada Imam Abu Dawud ini, Uthman bin Abi Syaibah berkata, falamma ra'aituhum, bila aku nampak mereka mahu mendiamkan aku, tetapi aku sudah pun diam. Itu satu lagi, bila aku nampak mereka mahu mendiamkan aku pun itu dari segi takdirnya, maka naik marahlah aku, tapi aku diam saja. Itu yang kedua. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bersembahyang, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibu, ataupun kutebusnya dengan ayah dan ibuku, dia tidak pun memukul aku dan tidak menghardik aku dan tidak memaki aku, tetapi sebaliknya dia berkata, yakni Nabi SAW berkata, sesungguhnya sembahyang ini tidak halal di dalamnya apa-apa ucapan manusia. Hadza innama huwa, sembahyang ini tidak lain daripada tasbih, ucapan tasbih, takbir dan baca Quran. Atau lebih kurang begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Saya pun berkata, wahai Rasulullah, kami ini golongan yang baru saja meninggalkan zaman jahiliyah. Allah telah membawa kepada kita Islam. Dalam keadaan ada di antara kami orang-orang yang masih lagi pergi menemui tukang-tukang tenun. Nabi SAW bersabda, jangan engkau pergi kepada mereka. Perawi berkata, aku berkata lagi, ada di antara kami orang yang mengamalkan tatayyur, yakni mengambil sempena baik ataupun buruk dengan burung ataupun sesuatu yang lalu di hadapan. Nabi SAW bersabda, itu adalah sesuatu yang mereka rasakan di dalam dada mereka sahaja. Itu hanya perasaan mereka sahaja, tidak lebih daripada itu. Oleh itu janganlah perkara tadi menjadi penghalang kepada mereka. Qala, perawi berkata, saya berkata lagi, ada di antara kami orang-orang yang mengguris, yang menggunakan gurisan. Qala, Nabi SAW bersabda, pernah ada salah seorang Nabi mengguris-guris begitu. Sesiapa yang gurisannya kebetulan serupa dengan gurisan Nabi itu, fadhaka,
maka menjadilah. Menjadilah, tak mengapa. Qala, perawi berkata, saya berkata kepada Nabi SAW lagi, sesungguhnya saya mempunyai seorang hamba saya perempuan yang menggembala beberapa ekor kambing saya di sebelah Bukit Uhud dan di sebelah Jawaniyah, di sebelah sana. Tiba-tiba saya pergi melihatnya. Rupa-rupanya serigala telah pun membawa lari seekor kambing daripadanya. Saya anak Adam, saya ni manusia biasa, duka cita seperti mana orang-orang lain duka cita. Tetapi sayanya tampar dia. Saya tampar dia. Maka Nabi SAW pun tidak suka dengan ceritanya itu. Dengan cerita dia menampar hamba saya perempuannya itu, Nabi SAW nampak tidak suka. Faqultu, saya pun berkata, adakah boleh saya memerdekakannya? Nabi SAW berkata, bawakan dia kepadaku. Saya pun pergi membawa sahaya perempuan itu kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW pun bertanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat, perempuan itu berkata, fis sama, di langit. Qala, Nabi SAW bertanya, man ana, siapa saya? Perempuan itu berkata, engkau Rasulullah. Qala, perawi berkata, Nabi SAW bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Kamu merdekakannya kerana sesungguhnya dia mukminah, perempuan mukmin. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami lagi, beliau berkata, bila saya pergi menemui Rasulullah SAW, diajarkan kepada saya beberapa ajaran Islam. Di antara yang diajarkan kepada saya ialah, kalau engkau bersin, kau ucapkan Alhamdulillah, kau puji Allah, yang kau kata Alhamdulillah. Dan jika orang lain bersin, dia pula mengucapkan Alhamdulillah, kamu balaslah ucapannya itu dengan mengatakan Yarhamukallah. Qala, beliau berkata, yakni Muawiyah, selepas itu ketika aku sedang berdiri bersama Rasulullah SAW bersembahyang, tiba-tiba ada seseorang bersin. Dia pun memuji Allah. Aku pun berkata Yarhamukallah dengan mengangkat suaraku. Terus orang ramai melontarkan pandangan mereka kepadaku, hatta ihtamalani, sehingga membuat aku naik marah, sehingga menyebabkan aku nak marah. Faqultu, aku pun berkata, yakni di dalam hatiku, malakum tanzuruna ilayya bi'ayunin syuzrin, kenapa kamu tengok kepadaku dengan ekor mata kamu begitu? Jadi kenapa kamu tengok aku dengan mata yang liar lagu tu? Satu makna mata liar, satu makna dengan ekor mata. Qala, perawi berkata, fasabbahu, lepas itu mereka bertasbih. Mereka kata subhanallah. Apabila Nabi SAW selesai mengerjakan sembahyang, Nabi SAW bertanya, manil mutakallimu, siapakah yang mengucapkan Yarhamukallah tadi? Qila hadzal a'rabi, maka orang berkata, A'rabi ini, ni orang ulu ni. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil aku. Faqala li, baginda berkata kepadaku, sesungguhnya sembahyang itu hanya untuk bacaan Al-Quran dan untuk zikrillah, mengingati Allah. Apabila engkau berada dalam sembahyang, maka hendaklah itu semua, hendaklah engkau sibuk dengan yang tersebut tadi, yakni baca Quran dan zikir kepada Allah. Tidak pernah kulihat seorang guru, seorang pengajar sama sekali yang lebih lembut, yang lebih baik hati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab ta'min, mengucapkan amin di belakang imam. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah membaca waladdallin, beliau mengucapkan amin dengan mengangkat suaranya, dengan derah. Wa rafa'a biha sautahu, baginda mengangkat ucapan itu, mengangkat, yakni menderahkan amin itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr bahawa beliau pernah bersembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda mengucapkan dengan suara yang keras amin, dan baginda memberi salam dengan berpaling ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, sehingga saya nampak putih pipi baginda, sehingga saya nampak putih pipi dia. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengucapkan amin sehingga didengari oleh orang yang berada, orang yang mengiringinya daripada saf yang pertama, ataupun hatta yusmi'a man yalihi. Jadi kita kata hatta yasma'a, boleh dua. Kalau kita kata hatta yasma'a, sepatutnya tadi terjemahan. Tapi kalau kita kata hatta yusmi'a, sehingga beliau memperdengarkan ucapan itu kepada orang yang berdekatan dengannya, yang berada pada saf yang pertama. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kamu ucapkan amin. Kerana orang yang ucapannya berbetulan dengan ucapan malaikat, nescaya diampuni dosanya yang dahulu, yang lalu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka kamu ucapkan amin. Kerana orang yang aminnya, ucapan aminnya itu berbetulan dengan amin malaikat, diampuni dosanya yang dahulu ataupun dosanya yang lalu. Ibnu Syihab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bilal, beliau berkata, wahai Rasulullah, jangan engkau mendahuluiku dengan amin. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Musbih al-Maqra'i, beliau berkata, pernah kami duduk menghadap Abi Zuhair An-Numairi. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia bercerita hadis yang terbaik, hadis yang paling baik. Apabila da'ar rajul minna bidu'ain, apabila seseorang daripada kami membaca doa ataupun berdoa, dia kata, ikhtimhu bi amin, kamu sudahinya dengan amin. Kerana amin itu seperti cop,
atas surat. Qala Abu Zuhair berkata, nanti saya ceritakan. Saya nak ceritakan kepada kamu tentang apa yang saya ajarkan itu. Pernah kami keluar bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Kami pun lalu dekat seorang lelaki yang bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang di dalam doanya. Nabi SAW pun berdiri mendengar doanya itu. Lalu Nabi SAW berkata, pasti yakni doanya itu dimakbulkan jika dia menyudahinya. Maka ada seseorang bertanya, dengan apa disudahinya? Dengan apakah yang sepatutnya dia menyudahi doanya itu? Nabi SAW bersabda dengan amin. Kerana jika dia menyudahi doanya dengan amin, berarti pasti dia memastikan doanya itu dimakbul oleh Allah. Orang yang mendengar Nabi SAW, orang yang bertanya Nabi SAW tadi, kemudiannya pergi kepada orang tadi. Terus dia berkata, sudahilah hai fulan dengan amin, dan terimalah berita gembira. Ini adalah lafaz Mahmud. Lafaz Mahmud, ini perawi dia. Lafaz Mahmud bin Khalid. Abu Daud berkata, Al-Maqra'i adalah nama satu kabilah daripada Himyar. Himyar. Ini nama satu kabilah daripada Himyar. Yani orang Maqra, Al-Maqra'i, orang Maqra, nama tempat. Tak apalah, kita tengok. Jadi kita baca mula-mula malam ini berkenaan dengan tashmitil atis. Ini ada kaitan lagi dengan bab-bab sebelum pada ni, iaitu mengucapkan sesuatu dalam sembahyang. Ucapan hak lagu mana boleh, lagu mana tak boleh. Tu duk cerita pasal tu lagi. Jadi hak tentang kecek hak biasa tu tentu dah tak boleh. Semua baru ni kita sudah bincang dah, sepakat ulama mengatakan tak boleh kecek. Saja-saja tak boleh. Ada pun cerita hak dulu boleh kecek apa tu, itu sudah mansukh. Cerita tu sudah mansukh. Kalau ada di dalam riwayat yang sahih pun ada hak kecek itu tak boleh pakai, sudah mansukh. Jadi ucapan-ucapan dalam bentuk lain, dalam bentuk doa ke, balas doa ke, lagu mana, itu nak cerita di sini. Sebabnya tashmid al-atis, itu makna doa kebaikan untuk orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah. Itu doa ni. Bukan orang bersin saja, tak. Orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak ucapkan, dia tidak berhak menerima jawapan itu. Itu maksud tashmid al-atis. Tashmid itu ada beberapa maknanya. Salah satunya ialah doa supaya tetap pendirian ataupun teguh iman untuk orang yang bersin, yang kata alhamdulillah. Untuk tetap di atas ketaatan, istiqamah atas ketaatan, itu makna tashmid al-atis. Jadi yarhamukallah tu kalau kita doa dengan maksud itulah yang utamanya, iaitu dia mendapat ketetapan, keteguhan iman dan istiqamah di atas ketaatan. Ada juga ulama yang mengatakan doa ni makna dianya semoga Allah menjauhkan sesuatu yang menyukakan musuh engkau jika menimpa engkau. Itu tashmid. Tashmid al-atis. Supaya Nabi Harun kata kepada Nabi Musa, kan bila Nabi Musa pegai janggut dia tu,
pegang kepala dia kocok. Pada habis dia. Dia kata, Nabi Harun katakan dalam Quran, fala tushmit biyal a'da. Makna ni sesuai dengan fala tushmit biyal a'da. Jangan engkau membuatkan musuh suka dengan melihat kita ni bertengkar berlaku ni. Baloh lagu ni. Jadi musuh suka. Tashmit maknanya minta supaya Tuhan menghindari kita daripada sesuatu yang menyebabkan musuh kita suka kalau ia menimpa kita. Itu makna tashmit. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga ialah semoga Allah memberi perangai ataupun peribadi yang baik kepada engkau. Itu maknanya tashmit. Makna yang keempat, makna kebaikan. Semoga Allah memberi kebaikan, rahmat. Rahmat itu luas kepada engkau, sesuai dengan makna yarhamukallah. Tetapi ucapan yarhamukallah tu orang panggil tashmit. Jadi makna tashmit tu apa dia? Iaitu minta biar Tuhan rahmati dia. Jadi bila Tuhan rahmat itu luas makna dia. Bukan sekadar tetap di atas ketaatan itu sahaja, bukan sekadar Tuhan menjauhkan kita daripada perkara yang menyukakan musuh, bukan sekadar itu. Rahmat itu luas, segala-galanya minta biar Tuhan bagi kebaikan dunia dan akhirat kepada kawan kita yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Itu makna yarhamukallah. Jadi hak tu hak paling moleknya, iaitu hak akhir. Mana doakan supaya dia dapat rahmat sesuai dengan hak bacaan itulah, yarhamukallah. Tapi dalam hadis Tirmizi ada disebutkan bahawa orang itu bersih sekali Nabi kata alhamdulillah, yarhamukallah. Dia kata alhamdulillah, Nabi kata yarhamukallah. Lepas tu kali yang kedua dia kata lagu tu, Nabi SAW kata yarhamukallah. Kali yang ketiga dia kata alhamdulillah, Nabi SAW tak jawab yarhamukallah, tapi dia kata anta mazkum. Mu ni selsema, dia kata. Selsema. Daripada situ ulama buat kesimpulan. Setengah ulama mengatakan hak sunat alhamdulillah ni iaitu kalau bersih 2 kali ataupun sekali. 2 kali tu hak paling molek. Kalau lebih pada tu tidak dah. Tidak. Tak ada dah kata alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata anta mazkum, dia tidak jawab hak tadi. Maknanya tak perlu kata. Sebab bersih sekali ataupun 2 kali menunjukkan itu kesihatan kita, menunjukkan isyarat kepada kita sihat, baik. Sebab itu alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tapi kalau hak tidak baik tu, mana nak syukur ke dia nya? Syukur-syukur ni atas sesuatu perkara yang menyenangkan kita, yang baik untuk kita. Jadi di situ tidak ada ucapan apa-apa kata mereka. Jadi senyap, tak nak kata apa. Jadi hak 2 kali tu. Ada pun 3 kali, 4 kali, 5 kali, ada orang 10 kali pun ada pusing. Hak tu penyakit lah tu. Tak perlulah hak tu ucap alhamdulillah ke apa tu. Yang perlunya kan dia pergi berubat. Pergi berubat. Di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW menunjukkan kepada kita isyarat-isyarat tubuh ni. Ada isyarat yang menunjukkan sihat, ada isyarat yang menunjukkan tidak sihat. Hak dalam perubatan orang panggil simptom tu, gejala-gejala pada tubuh kita tu. Hak ni gejala dia sihat. Bahkan kalau orang yang reti tengok saja tu, muka lagu tu tahu dah penyakit gapo. Tengok kuku lagu tu tahu dah penyakit gapo. Itu semua gejala. Jadi bukan gejala ni banyaklah. Salah satu yang disebut sini bersin. Dan bersin itu baik kerana dia mengeluarkan wak-wak yang tidak baik yang mengganggu kesihatan kita dalam otak. Kalau sedawa ni hak dalam maidah keluar. Kalau hak kentut tu usus. Itu baik untuk usus. Adapun hak ni bersih ni daripada otak. Mana kalau tidak bersih langsung ataupun bersih acak sangat, boleh jadi dia ada kaitan dengan hak tu lah tu.
isyarat pada situ lah tu ada gangguan. Jadi maknanya kalau kita ni terutamanya belajar perubatan, dia kena perhati benda-benda gitulah. Nabi SAW rakyat tu kena perhati. Situ tu alamat besar tu. Alamat besar. Dan dia kait dia apa nama ni, angin tu, waktu mari daripada mana? Daripada otak. Mana ada kaitan dengan tu. Jadi doa-doa ni pun dia ada sesuai dia, ada sesuai dia. Kalau bersin mari daripada otak, alhamdulillah. Sedawa, alhamdulillah juga. Sebab apa? Tempat yang bersih, kira-kiranya tempat yang bersih. Tapi kalau ketuk, untuk sihat juga tu. Sihat juga, kalau tak ketuk tak sihat. Tapi apa tidak kata alhamdulillah? Tidak sesuai. Sebab tidak sesuai. Bau busuk dengan melalui najis segala tu tidak sesuai. Sebab tu kalau kita perhati doa gapo tu dia ada kesesuaian dia, ada kesesuaian. Jadi hak kata tashmid al-atis ini memang sunnah Nabi SAW ajar, suruh kita pakak-pakak. Itu perkara yang pertama tadi. Perkara yang kedua, doa ni biar pakak-pakak. Jangan satu golongan saja doa. Bahkan orang lain pun ada dekat-dekat tu doa juga. Dengan sebab itu sering kali juga Nabi SAW ni berdoa secara jamaah, ramai-ramai dia berdoa, ramai-ramai sahabat dia amin, dia berdoa. Ada lagu tu. Begitu juga kalau tidak dalam bentuk doa angkat tangan lagu tu pun macam ni. Orang tu kata alhamdulillah, kita doakan untuk dia, yarhamukallah. Maknanya tidak lek dia saja, kita pun turut mendoakan dia. Itu yang diajarkan kepada kita. Yang ni bukan orang tu sendiri, tetapi orang tu saja yang doakan, minta kebaikan untuk diri dia, tetapi orang lain juga minta kebaikan untuk dia. Itu perkara yang kedua. Yang ketiganya, sah dah, memang sunnah jawab lagu tu. Bila kata alhamdulillah, bersih alhamdulillah, kita kata yarhamukallah, itu jelas dah. Tapi di luar semaya, dalam semaya tak boleh. Dalam semaya tak boleh. Sebab apa? Dia jadi macam kecek juga tu. Walaupun doa, tetapi tidak sesuai. Nak itu dengan orang hak dalam semaya juga, ataupun hak luar semaya, hak bersih, hak kata alhamdulillah, tak sesuai berlaku. Sebab apa? Sebab semaya ni kita dalam keadaan sibuk. Sibuk dengan diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh ada ucapan-ucapan yang orang panggil, kalau dalam bahasa Arab ni dia panggil khitab, yang kita tuju kepada orang tertentu. Semoga Allah merahmati engkau. Jadi macam kita kecek, kita tuju kepada dia. Awak nak buat mana? Awak nak pergi mana lepas ni? Awak tak boleh. Jadi hak ni pun termasuk situ. Kalau kita doakan di akhir semaya tu, ataupun di mana-mana tempat yang sesuai doa untuk kebaikan orang Islam semua sekali, tak apa, ataupun siapa-siapa lah kita doa, tak apa hak tu. Doa bukan tuju kepada dia, engkau, semoga Allah menyembuhkan engkau. Ya Allah, sembuhkanlah dia daripada penyakitnya. Minta, tak apa lah, doa lah tu tak apa. Hak ni pasal ada engkau, awak, tu tak boleh. Pasal jadi khitab, tuju kepada dia, tak boleh lah tu. Jadi serupa dengan hak luar. Jadi ucapan ni yarhamukallah ni, hak Nabi ajar ni di luar, tiba-tiba dalam semaya pun kita bawa jadi serupa dengan hak luar, itu tak sesuai. Dia tak boleh, tak boleh lah tu. Cuma tak boleh ni setara mana? Adakah sampai batal semaya? Kebanyakan ulama mengatakan batal semaya. Kebanyakan ulama mengatakan batal semaya. Tapi adalah segelintir ulama kata tidak batal, tapi itu tidak kuat. Hak kuatnya tak boleh. Jadi kalau hak lagu ni ada bau-bau tuju kepada orang pun sudah batal semaya, apatah lagi kalau bercakap dengan percakapan yang lain, lebih-lebih lagi lah membatalkan semaya. Kecuali baru ni kita sudah jumpa dah bab nak betul semaya tu dalam keadaan tidak sedar kan, tu imam kamak kau selesai dah semaya, berhenti. Jadi ada orang tegur, tak cukup lagi misalnya rakaat. Hak tu ada khilaf, hak tu banyak. Sebab hak tu masih lagi tidak sudah semaya dan untuk islah semaya. Situ banyak khilaf lagi. Tapi kalau hak ni, kebanyakan ulama mengatakan batal semaya.
Sebab itulah dalam kitab ni pada muka surat 215 Ibnu Ruslan berkata, Ibnu Ruslan ni dia orang Syafi'i. Dia kata hadis ini menunjukkan bahawa haram bercakap secara mutlak dalam sembahyang, sama ada untuk maslahat sembahyang ataupun tidak, kecuali dalam keadaan terlupa tadi. Dalam keadaan terlupa tadi. Kalau dengan sengaja tak boleh. Hak bolehnya tengah-tengah sembahyang subhanallah. Itu. Kalau nak kecek tak boleh. Walaupun nak tegur untuk imam tak boleh. Inilah mazhab kita. Dan mazhab tiga lagi imam, jumhur salaf dan khalaf. Tetapi segolongan ulama, termasuklah Imam Auza'i, kata dia, mereka mengatakan harus cakap dalam sembahyang ni untuk maslahat sembahyang. Mana dalam keadaan tu imam tidak terlupa semua cerita Zulyadain tu, tidak lagu tu. Tapi tegur boleh lagi. Tapi hak ni tak ramah, tak ramah. Hak tak kuat. Hak kuatnya tak boleh, kecuali dalam keadaan terlupa tadi. Itu baru ni kita sudah sebut dah khilaf dia. Lepas tu berkenaan dengan jawab yarhamukallah, kalau dalam sembahyang ni batal ke tidak sembahyang? Bagi kebanyakan ulama dia kata batal sembahyang. Tapi kalau mengikut di sini ni, dalam kitab ni 214 bawah, dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah dia kata tidak batal sembahyang mengikut Imam Ahmad. Soal tak molek tu soal lain, tapi tak batal, tidak sampai ke batal sembahyang. Begitu juga dalam Nailul Ma'arib, dalam fiqh Hambali. Gitu. Sebab apa dia kata sebab tak batal? Sebab tak ada dalil menunjukkan Nabi SAW suruh Muawiyah sani sembahyang semula. Kalau tak sah, kalau batal mesti dia suruh. Dia pegang kot itulah. Tak ada dalil. Orang lain kata tak sebut sini tidak berarti Nabi tak suruh. Boleh jadi dia suruh. Boleh jadi tak sah, boleh jadi dia kata. Kok terang? Cuba awak mari dalil dia terang. Ni peristiwa ni. Adakah Nabi SAW suruh dia ulas sembahyang mula? Tak ada, kata dia. Antara satu mereka mengatakan kata yarhamukallah ni tak batal sembahyang, tak molek. Itu soal lain. Tapi dia kata dia kata dalam Nailul Ma'arif, kata batal buatan kaf khitab, seperti kita kata tadi lah. Ibnul Arabi mengatakan Nabi SAW kira hak ni sebagai kecek ni. Sebab itu dia larang. Jadi bila sebagai kecek, maka membatalkan sembahyang. Dalam syarah Iqna' ni fiqh Syafi'i, dia juga batal sembahyang, tak boleh. Lepas tu hadis ni, jadi hadis ni mereka takwil lah. Tidak semestinya bila tak ada sebut dalam hadis ni berarti Nabi tak suruh dia ulas mula. Kita faham sendirilah kalau benda tu batal, dengan sendiri kena sembahyang mula, tak adil lah tu. Gitu. Tapi Imam Ahmad dia pegang dengan ni. Dan Imam Abu Daud ana sudah royak sama dah kan. Sebab itulah ramai ulama mengatakan dia ni bermazhab Ahmad, Hanbaliyul madhab, kata dia. Semua dia akan lihat mari dalil-dalil banyak menyokong mazhab Ahmad. Ada yang mengatakan dia tidak bermazhab Ahmad, walaupun tok guru dia tu Imam Ahmad, tapi banyak pendapat dia serupa dengan Imam Ahmad. Sebab tu dia mari hadis ni. Dia mari tashmid al-atis fi salah. Walau bagaimanapun Nabi SAW tak suruh dia ulas mula. Cuma dia kata sembahyang ni tidak sesuai apa-apa ucapan manusia. Ini nak royak ucapan hak lain-lain lah, sebagai pengajaran benda lain. Benda lain ni, hak ni adakah ucapan manusia? Tak ni, termasuk dalam doa ni dia kira. Jadi ini termasuk dalam orang panggil uslubul hakim. Tanya orang lain, berlaku benda lain, royak tentang benda lain, bui benda lain yang berguna juga kepada seseorang. Sebab orang tanya apa yang bulan ni kecil, lepas tu besar, lepas tu kecil pula. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit linnas wal hajj. Jadi jawapan tu orang nak tanya apa tu dari segi ilmu hayahnya, dari segi ilmu ni bintang ni, apa yang jadi kecil jadi besar tu. Dia jawab itu untuk menunjukkan waktu nak buat kerja haji.
Untuk waktu manusia mengetahui waktu, dan untuk waktu haji nak tahu bulan-bulan. Jadi hak ni cerita lain. Supaya juga di sini dia kata sembahyang ni tidak sesuai dengan apa-apa ucapan manusia. Hak tadi, adakah itu termasuk dalam kalamun nas? Kalau kalamun nas, batal lah sembahyang. Dia suruh ulang semula. Tak, ni dia nak ayat benda lain, hak lain-lain, kecek lain-lain tak boleh. Orang panggil kecek tak boleh. Dia ikut itulah. Jadi orang hak tak terima tu, dia kata hak adanya tasbih, takbir, baca Quran, dan hak Nabi SAW ajarlah tentang sembahyang. Adakah dia ajar kalau orang bersin kamu ucapkan yarhamukallah? Kalau ada pun itu hak dulu. Kata mereka hak dulu dah, hak tu sudah mansuh dah. Daripada peringkat-peringkat apa namanya sembahyang tu, akhir sekali tak boleh berlaku. Sampai salam tu pun kalau nak kira doa juga. Apa yang tak boleh jawab salam? Baru ni kan kita sudah jumpa dia, apa yang tak boleh jawab salam? Doa juga. Jadi sebab sudah mansuh dah, tidak sesuai. Hak tu hak orang guna di luar sembahyang. Dalam sembahyang ni tidak sesuai. Padahal salam tu ada juga dalam sembahyang, tetapi oleh kerana lafaz itu orang guna di luar sembahyang, jadi tak boleh nak bawa dalam sembahyang, sebab dia masuk dalam ucapan manusia dah. Gitu. Padahal assalamu alaina wa ala ibadillah salihin ada juga salam tu kalau nak kira. Apa ya tak boleh jawab salam? Sebab hak tu hak umumnya digunakan di luar, tak boleh. Supaya juga di sini yarhamukallah ni yang diajar di luar. Sebab itu mereka kata tak boleh. Jadi bila tak boleh, faham sendirilah. Tak boleh, tak jadi sembahyang kat batal kan? Kena sembahyang semula walaupun tak ada ayat sini pun. Jadi orang lain kata begitu. Tapi Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dia tak say, dia nak terang. Sebab itu yang paling dekat dalam mazhab hak ni, paling dekat dengan mazhab Zahiri, mazhab Zahir, pakar hak Zahir ni ialah mazhab Ahmad. Mazhab Ahmad hak paling dekat dengan mazhab Zahiri. Orang lain jauh. Tak apalah. Jadi cerita ni, nama sahabat ini Muawiyah. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Lama sahabat nama Muawiyah ni. Muawiyah bin Abi Sufyan itu seolah khalifah tu. Muawiyah bin Haidah, dan ramai lagi Muawiyah yang lain-lain lagi. Lepas tu di zaman tabi'in, zaman tabi'in, dan zaman kemudian lagi ramai juga nama Muawiyah. Sampai ke zaman kita ni payah nak cari nama Muawiyah. Pasal apa? Pasal terpengaruh dengan sejarah yang memburuk-burukkan Muawiyah, yang kata dia ni jahat, dia ni zalim, dia ni macam-macam lah. Jadi terpengaruh dengan diayah Syiah itu. Akhir sekali tak ada ramai, bahkan hampir-hampir tak ada lah hak nama Muawiyah. Maknanya kalau kita belah-belah lah waktu tu, kita belajar sunnah ni, kita tahu perawi-perawi ramai orang dulu apa yang ramai sangat nama Muawiyah. Pasal mereka tahu Muawiyah ni orang molek, sebab dia bubuh nama anak-anak tu Muawiyah. Jadi kita pun kena lagu itulah. Jangan kita terpengaruh dengan cerita-cerita yang seumpama itu. Itu adalah cerita-cerita untuk memburuk-burukkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Apa orang kata Muawiyah tu mana tak molek, orang kata. Ada juga orang kata mana tak molek, mana jenis apa dia ni macam anjing nyalok gitu. Itu makna Muawiyah. Ada yang kata begitu. Tidak dengan makna tu. Nabi SAW kalau makna nama tu tak molek, sahabat-sahabat dia tukar nama. Ni Muawiyah tak ada tukar. Dia tidak tukar. Artinya dia pakai dengan makna yang baik. Muawiyah maknanya pembela. Pembela yang setia. Itu makna Muawiyah. Dan biarlah sikit kita cerita dari segi hikmah bahasa Arab tu. Kadang-kadang Muawiyah ni nama orang jantan kan, tapi apa ada tak berbutah. Macam Tina tu Yahya, kita pun kalau Yahya ni kan Tina lah. Itu selalu salah satu rahsia dalam bahasa Arab. Dia nak mengimbangkan. Jadi kalau orang tu ada sifat jantan saja,
tak boleh. Tak ada kelembutan. Jadi dengan sebab itu dia beri nama orang jantan, maknanya ada alamat muannah tina tu untuk mengimbangkan peribadi tu. Dengan harapan maknanya tidaklah jadi keras sangat. Tetapi maknanya jadi ada lembut dia, ada kesian belah dia, ada kasih sayang dia, bukan jenis keras. Jadi setengah-setengah tu kan nama perang. Perang nama dia. Nama perang. Harb. Nama harb. Orang Arab ada lah, biasalah nama harb. Nama singa, macam-macam nama tu. Alah kau perang lah. Kerah lah lagu tu. Jadi hak ni tidak. Macam Muawiyah, Talhah, Ubaidah. Itu nama orang jantan tu. Nama orang jantan. Jadi maksud dia gitu. Itu maksudnya. Dan kita tak boleh keliru dengan kata tak saya nak pakai makna tu. Banyak dalam bahasa Arab ni dia panggil lafaz mustarak. Lafaz mustarak ni satu lafaz banyak makna dia. Jadi orang pakai dengan makna molek lah. Seorang kita ada nama Maimun, Maimun. Maimun tu kalau nak kira bahasa Arab lah. Nu lah orang hutan. Maimun. Maimun tu makna dia orang hutan. Itu tak molek dari satu segi. Tapi Maimun juga dengan makna bertuah. Molek. Orang pakai dengan makna hak molek juga. Jadi serupa juga sini, pakai dengan makna hak molek lah. Kita tahu pakai dengan makna molek tu. Nabi SAW tak tukar nama tu. Tak tukar. Orang ni kalau benci kepada seseorang, kadang-kadang dia cari hak buruk, cari hak buruk. Alasan makna tak molek lagi tu gini. Bagi kita ni ada Nabi SAW tahu kan. Dan kalau tak molek apa dia tak tukar. Gitulah. Maknanya di sini dipakai dengan makna yang molek. Sebab Maimun tadilah, sebab Maimun. Banyaklah tempat kita pun yalah. Kalau nak kira dari segi hak moleknya, makna teruk sangat tu lah. Kalau hak macam ada dah daripada Nabi sini, kita tahu, Nabi tahu dia tidak baiki, tentu dengan makna molek dah lah. Tapi kalau hak lain, ada molek, ada tak molek tu, tak usahlah pilih nama lain. Misalnya Ashmawi. Banyak tempat kita nama Ashmawi. Dia sebenarnya mengambil sempena daripada seorang ahli nahwu yang terkenal. Nama kitab dia tu nak Ashmawi. Alim besar lah. Tapi dalam bahasa Arab baru, Ashmawi ni maknanya pencuri. 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 Penjahat pula mana. Jadi kalau lagu tu tak salah. Sebab tu tak ada daripada Nabi. Kalau hak ni tak apa, ni ada daripada Nabi. Kalau hak tak ada daripada Nabi, boleh jadi bagi dua makna. Baik tak sah. Kadang-kadang bahasa Arab dulu tak ada pula lagu tu. Bahasa Arab baru dia jadi lagu tu ada pula. Makna tak boleh. Ini perkembangan bahasa lah, masalah bahasa. Jadi Ashmawi dulu tak ada. Bahasa baru ni jadi dengan makna tu. Dengan makna tak boleh, tak ada. Nak kawan? Tak apalah. Dia kata aku bersemayam bersama Rasulullah. Ada orang bersih. Faqultu, aku pun ucapkan. Dalam riwayat lagi dia kata alhamdulillah. Jadi aku pun sebagaimana yang diajarkan kata yarhamukallah. Jadi orang apa tengok belakang aku. Tengok. Sini menunjukkan hak kata boleh kecek, boleh beri salam, boleh tanya khabar dulu tu cerita dulu. Sudah mansuh dah. Ramai dah tahu sudah mansuh. Tak boleh ucapan-ucapan yang seperti itu. Tiba-tiba ada orang lagi duk kata lagu ni. Ini tengok. Celok lah kita kata celok. Aku pun kata wa sukla ummiyah. Alamak kata dia. Wa sukla ummiyah. Sukl itu sakla, maknanya perempuan yang kematian anaknya. Orang perempuan terutamanya orang tua mengharapkan anak dia, tiba-tiba anak dia mati. Sedih benar lah, susah benar lah, susah hati benar lah. Itu sakla orang panggil. Sukla ni makna keadaan itulah, keadaan ibu yang kematian anaknya.
Ibu yang kematian anak harapan dia. Itu asal makna dia. Jadi wa thukla ummiyah di sini bukan makna doa. Aduh, kehilangan anaknya lah ibumu. Itu asal maknanya. Asal maknanya kehilangan anaknya lah ibumu. Siapa dia anaknya tu? Aku lah. Mana matilah aku. Matilah, mati kata dia. Matilah aku. Jadi kita bahasa kita kata alamak. Tak ada dah makna tu. Makna apa ni? Aduh, ibumu kematian anaknya. Tak ada dah. Mana kita terjemah makna wa thukla ummiyah alamak. Apa pula ni kata kamu duk tengok kat aku gitu tu. Muka dia orang baru kan, baru masuk Islam. Jadi bila duk tengok dia mau celok dia pun tengok juga kau orang. Tengok juga lah kau orang. Jadi dia mau tepuk-tepuk dengan tangan, tepuk pohon dengan tangan. Tepuk gitu. Jadi saya pun faham lah maksud mereka nak suruh saya diam. Jadi bila saya tengok mereka tu nak mendiamkan saya pun suruh nak marah juga kata dia. Nak marah naik anginnya. Tapi saya diam, tak jawab apa kata dia. Ini menunjukkan maknanya boleh jadi dia paling. Jadi kalau berpaling gitu tu baru ni kita sudah jumpa dah, tak apa lagi, tidak membatalkan sembahyang. Ada pihak lain-lain tu dia tengok dengan anak mata kata dia. Dia cilung. Dia tengok dengan ujung mata. Jadi tidak paling. Kalau dia paling tidak jadi tengok dengan anak mata, apa ni, ujung mata lah. Dalam riwayat asal lagi tu kata mereka tengok dengan ujung mata. Maknanya dia tidak paling. Kalau itu pun sikit-sikit lah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bersembahyang, bi abi wa ummi. Tu dia. Ku tebus baginda dengan ayah dan ibuku. Yani sanggup ku tebus baginda dengan ayah dan ibuku. Jadi bi abi wa ummi. Huwa mufdan bi abi wa ummi. Itu mana dia takdir dia. Dia sanggup ku tebus dengan ayah dan ibuku. Kalau kita bahasa Kelantan kan, alalah, gitu. Bi abi anta wa ummi tu tak boleh nak bayar. Nabi ni setara mana? Alalah. Tak boleh nak bayar. Nabi ni setara. Dia tak faham aku kata dia. Tak jekah, tak kata enggak. Dia berasa sudah kerja dia sekali ni. Lepas ni nak jadi lagu mana? Tahu lepas maya ni. Jadi Nabi tu seorang yang sangat baik rupanya. Itu dia nak ayat. Jadi sehingga dia sanggup tebus dengan ayah dan ibu. Sebab apa? Biasanya kalau ayah dan ibu dalam masyarakat Arab yang kasar tu, tidak lagu tu lah. Kalau ada benda-benda kecil pun macam-macam dah buat pukulnya. Jadi sehingga dia duduk fikir lagu tu, rupa-rupanya tidak. Ataupun nak menunjukkan sahabat ni walaupun dia baru Islam tapi sanggup kurbankan ayah dan ibu kerana Nabi SAW. Maknanya di satu pihak memang dia tidak tahu banyak perkara, tetapi di pihak yang lain kecintaannya kepada Rasulullah tu sangat tinggi. Sebab itulah dia sahabat ni beza dengan orang lain. Walaupun dia setengah-setengah tu tak ada buat semua syariat ada sekarang ni, tak ada. Sebab masa tu tak habis lagi. Tapi dia tetap lebih hak lagu tu pun. Sebab apa? Jiwa dia. Dia tidak memukul aku dan tidak menyergah aku, tidak memaki aku. Dia tak maki, tak sumpah aku. Kemudian dia kata, sembahyang ini sesungguhnya tidak halal di dalamnya sesuatu daripada ucapan manusia. Apa-apa ucapan manusia tak boleh dalam sembahyang ni. Dia kata sembahyang ni hanyalah ada di dalamnya tasbih, takbir, baca Quran, ataupun lebih kurang begitulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lebih kurang gitulah. Dia mungkin dulu kemudian ke, ataupun ada lagi ucapan hak dia tak berapa ingat, tapi itulah. Jadi dengan sebab tu ulama-ulama kalau dia tidak berapa ingat lafaz hadis itu, dia kata au kama qala alaihi salatu wassalam.
ataupun seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Mana lebih kurang begitulah. Kalau bahasa kita kan lebih kurang begitulah. Dia kata maksud dianya kita tak apa ingat molek dengan tepat apa kata-katanya, tapi maksud dia lebih kurang gitulah. Jadi dalam hadis ini banyak. Inilah asas dianya. Dalam hadis ni ada sebut. Jadi ada dalam semaya ni benda-benda tu. Daripada sinilah Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya mengatakan takbiratul ihram itu sebahagian daripada semaya, rukun semaya. Maknanya takbir tu dalam semaya, bukan benda di luar semaya. Takbiratul ihram rukun, dia kata. Sebab apa? Sebab tak boleh dalam semaya ni nak kecek apa-apa ucapan manusia, tak boleh. Mana hak boleh, hanya hak boleh dalam semayanya tasbih, takbir. Mana takbir tu dalam hak banyak-banyak dalam semaya tu paling penting sekali. Hak mana? Kepala kepada takbir. Hak lain-lain takbiratul ihram tu lah. Sebab itu pada ketika lain tidak angkat tangan, ataupun ada khilaf lah kita kata. Ada khilaf. Paling tinggi dia kata sunatnya tempat-tempat lain. Tapi hak ni mula-mula tu hak tu kuat. Walaupun ada yang kata tak angkat tangan pun tak apa, tapi kena ucap. Tetapi ke mana-mana pun semua terima takbiratul ihram tu hak paling penting. Jadi macam Imam Syafi'i tu dia kata sebahagian daripada semaya dia ambil mana? Ni hadis ini. Tapi Imam Abu Hanifah pula tidak kata lagu tu. Dia kata takbiratul ihram ini syarat bagi semaya. Syarat, bukan rukun. Itu dia beza. Sebab tu kita tengok dalam kitab ni 216. Istadalla Syafi'i rahimahullah ala anna takbir al-ihram juz'un min as-salah. Qulna, kita kata sebab dia Hanafi, ma'nahu innama hiya dhat tasbih wa takbir. Tasbih tu sendiri, takbir tu sendiri ada. Nak takbir memang ada dalam semaya tu. Allahu akbar tu ketika nak rokok gapo tu, bangun daripada sujud gapo, Allahu akbar belaka tu kata dia. Tetapi hak takbiratul ihram tu dak, kata dia. Takbiratul ihram tu sendiri tu bukan rukun kata dia, tetapi syarat. Hadis ni nak apa dah? Hadis ni nombor 2 kata dia. Kita kena tengok ayat dulu. Kata dia kata biqaulihi ta'ala wa dzakara asma rabbih fa shalla fa innal 'athf yufidu at-taghayur. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, dia menyebut nama Tuhannya lalu bersembahyang. Dia pegang tu. Jadi hak sebut nama Tuhan mana? Dalam bab sembahyang tengok Nabi ajar sebut nama Tuhan ni mana? Mula-mula sekali sebut Allahu akbar. Hak itulah sebut nama Tuhan. Fa shalla, fa tu litaqib. Kalau dalam bahasa Arab, lalu lepas takbir tu lalu bersemayang. Semayang tu lepas pada tu. Sebelum pada tu tak semayang lagi. Syarat supaya ambil air semayang tu luar semayang tu bukan semayang. Syarat untuk semayang buat ada air semayang. Syarat dia kata. Berdasarkan ayat ni dia sebut nama Tuhan dulu lalu bersemayang. Mana semayang tu lepas tu. Dan ataf ini kalau sebut nama Tuhan tadi sebahagian daripada semayang juga, apa makna kata fasalla tu? Sebab ataf ini dia memberi makna taghayur. Hak ni hak lain, hak tu hak lain. Yang ni ma'tuf dengan ma'tuf alaih tu lain-lain kata dia, bukan benda tu lah. Bila kita kata Ahmad dan Kadir mari, Ahmad dan Kadir mari, ataupun Ahmad mari dulu lepas tu Kadir. Jadi Ahmad dengan Kadir tu orang tula kau orang lain. Lain kata dia. Ni pula kutu kata dia. Jadi tidak termasuk dalam salah lagi. Fasalla. Sebab fasalla tu ada fa tu sebutin. Dia kira tu. Itu beza dari segi mazhab lah. Dari segi mazhab. Lepas tu dia pun kata, saya pun kata, wahai Rasulullah, kita ni baru Islam lah, baru tinggal zaman jahiliyah. Allah bawa Islam kepada kita. Ada di antara kita ni hak pergi kepada tukar tenung, pergi.
Qala fala ta'tihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak sagi. Boleh, tak sagi. Pergi kepada tukang tenun, duk tanya nasib, duk gapo ni tak sah. Ini menunjukkan bahawa Islam larang pergi tempat tukang tenun, tukang sihir dan sebagainya, tak boleh. Lepas tu dia kata, ada di antara kita ni orang yang mengamalkan tatayur. Tatayur ni mengambil sempena baik ataupun sempena buruk daripada sesuatu yang berlaku. Di kalangan Arab dulu, terutamanya burung. Kalau burung ni banyak, burung ni mari kanan kau kiri. Kalau alah kau ni misalnya, tanda baik, bolehlah kita pergi nak menego ni, untung kalau kita nak pergi. Kalau dia bunyi tak utai pun orang bunyi. Tapi kalau mari kau ni tak sagi, tak jadi pergi, turun dah sekat tangga tu dah, tak jadi. Pasal apa? Pasal bewok melitah kau ni dah, atau melitah kau ni dah, misalnya pahak dalam bandar nak mari bewok mana, tak tahu. Sebab tu tak ada benda tu karut berlaku. Pahak duduk dalam hutan banyak benar bewoknya. Binatang-binatang kau tunggu ni banyak benar lah. Jadi penghalang semua tu kepada kemajuan. Sebab itu Nabi SAW larang, kata itu orang berasa ya tu, perasan. Lepas tu dia kata, itulah aku kata dah tadi. Lepas tu pun mula tak ada gigi lah. Tu lah orang perasaan manusia, yang kata dia. Janganlah benda-benda ni menghalang mereka daripada buat kerja apa-apa. Orang-orang sampai dulu macam-macam lagi ilmu dia, ilmu bau buat ada. Ni letak buku hidung sebelah. Isap dulu. Nak tahu angin tu kena ke tidak, nak pergi buat sesuatu kerja. Dia ada satu ilmu pula tu, tak ada faedah semua tu. Jadi kita ni orang Islam ni kadang duduk mengamalkan benda-benda lagu ni lah kadang-kadang tu. Ketinggalan di belakang. Tak boleh menego tengah malam lah. Tak boleh garai, tak boleh tengah malam. Apa kalau nak menego garai tak ada jual mana lah dah. Tengah malam tak boleh nak beli garai, tak boleh. Jadi malapetaka. Macam-macam lah halangan tu. Tak ada semua. Semua boleh, tak ada gapo pun tak boleh. Nak kerak kuku tak boleh lah tengah malam, jadi payah rezeki. Lah takut luka sampai dulu. Nak muka gelap dah. Sampai sekarang ni tak ada apa dah. Dengan pisah sampai itu, tak ada ngacik kuku gapo. Benda-benda gitu. Tak boleh nyapu tengah malam. Tak boleh nyapu. Lah kalau jatuh bawah rumah ni payah. Nak pergi cari pula. Sampai sekarang tak ada gapo cerah. Supaya tengah hari tak seri sapu tengah malam tu, takut hilang benda-benda yang berharga. Jadi susah kita. Gitu je. Itu pendapat buah orang tua. Orang kata ada molek juga. Sudut molek je kalau kita perhati ada juga munasabah dia tu. Jadi boleh pakai sekat tu lah, setakat munasabah tu. Jangan bawa lebih-lebih. Jadi buat sebagai agama tak boleh lagu tu. Lepas tu dia kata ada orang yang garis-garis ni, garis-garis. Corek gitu buat ni. Macam-macam lah cara dia buat tu. Pejai mata lah, ketelah korang kat mana nak jadi dah. Jadi itu semua tu tak ada berlaku tu. Jadi semua ni nak tahu nasib berlaku. Nak tahu nasib. Sebenarnya tak ada kena-mengena. Cuma Nabi SAW kata, dia ada ayat rahsia. Dulu ada salah seorang Nabi, dia goreng-goreng lagu tu. Mana ada juga asal dia nya. Jenis goreng-goreng gini ni. Nabi tu Nabi apa dia? Ada ulama kata Nabi Idris, ada kata Nabi Daniel. Nabi Daniel jenis pakai ilmu tu. Tapi dia Nabi tu dengan mukjizat dia. Dia garing-garing gini, maknanya gini. Garing-garing gini maknanya gini. Jadi orang panggil ilmu ramal. Orang kita panggil jadi ramalan. Ramalan tu ramal tu lah. Ataupun ilmu wifaq orang panggil. Jadi hak tu tak boleh. Jadi boleh dikatakan ulama kata, semua ulama lah boleh dikatakan tak boleh. Mana kalau betul lah kalau serupa boleh. Faham lah ke mana kita nak tahu serupa ke tidak serupa. Ilmu tu tak ada tu. Kalau hadis ni pun ada hak maudhu', ada hak dhaif, macam-macam. Hak tu orang duduk cara gitu semua tu. Hak Nabi ni tak tahu bila ni duduk mana ilmu tu. Betul ke tidak? Orang baik kidah kalau ke mana. Jadi tak boleh. Bila tak ada dah jalan untuk nak sampai kepada ilmu tu, maka menunjukkan tak boleh dah.
Jadi tak boleh kita buat sewenang-wenang lah, tak boleh. Sebab tu Nabi kata kalau orang betul lah garisan dia tu dengan garisan Nabi tu, tak apalah kata dia. Tak apalah. Sini setengah ulama kata bila dia kata tak apa tu maknanya ada asas saja. Boleh lah. Sebab kita tak tahu mana betul lah ke tidak, serupa ke tidak tu. Oleh kerana kita tak tahu sesuai ke tidak, kena ke tidak dengan hak Nabi tu buat, jadi kita tak boleh buat sewenang-wenang lah. Sebab Nabi tu buat berdasarkan wahyu, mukjizat dia. Kita tak boleh. Dan tidak ada sumber yang sampai kepada kita tu yang sumber yang boleh dipercayai, maka tak boleh lah nak amalkan ilmu yang seperti itu, tak boleh. Lepas tu ceritanya, dia kata ada seorang hamba perempuan, ada seorang hamba perempuan tak ada habis nak perkaya ni. Kita sambung minggu depan, insyaAllah.